Hai guys, hari ini saya nak tunjukkan pada anda macam mana cara nak tukar water pump pada Proton Iswara. Bila anda buat job ni, jangan lupa ganti sekali dengan O-ring dan gasket yang baru. Kita tak nak buat kerja dua kali. Dan dekat sini saya ada 2 botol Toyota coolant sebab sejurus water pump dah tanggal, coolant asal yang dekat dalam enjin tu pun akan ikut keluar sekali. Tak kisahlah anda pakai kereta brand apa pun, kebanyakannya kereta anda boleh cari kedudukan water pump, area belting. Sebab di situlah tugas belting ni untuk pusingkan water pump supaya air sentiasa ada flow. Bila anda tak jaga cooling system, tak pakai coolant, cuma pakai air pipe je, lama-lama karat tu akan makan bilah besi water pump. Bila bilah dah botak, lekuk pun tak ada, macam gambar yang anda tengok ni, kesan dia air dalam enjin tu tak dapat flow dengan cantik. End up enjin overheat dan cost repair boleh mencecah ribuan ringgit. Puncanya sebab barang yang harga RM70 ni je. Dan saya recommend water pump ni anda tukar setiap kali ganti timing belt sekitar mileage 80,000 km sebab dia sekali upah je. Tapi timing belt kereta ni saya baru tukar 3 bulan yang lepas masa buat video top overhaul hari tu. Cuma saya tak tukar water pump sekali lah sebab saya nak buat banyak konten dekat kereta ni. So jom kita start. Kita mula dulu dengan jack naik kereta sebab timing belt dengan mounting engine kena buka habis. Dan seperti biasa sentiasa amalkan support pakai jack stand kiri dan kanan untuk extra safety. Saya pakai stubby impact wrench untuk buka nut tayar. Dan macam biasa, tayar tu kita letak dekat bawah kereta untuk keselamatan. Bila tayar dah cabut, sekarang kita akan tanggalkan cover. Saya pakai cordless ratchet untuk mempercepatkan kerja. Dan ini adalah salah satu mostly used power tools yang saya ada sebab kepala dia jenis lepeh. Senang nak selit dekat kawasan tempat yang sempit. Bila kesemua 5 biji bolt 12 dah remove, barulah tanggalkan cover ni. Tengok betapa luasnya ruang yang kita ada. Mounting pegang enjin ni kena buka. Tapi sebelum anda buka, tahan dulu bawa all-sum ni pakai jack supaya enjin tak sengit bila buka mounting nanti. Pada masa yang sama, crankboard pun turut selari dengan lubang pada bodi. Nampak tak? Saiz kepala cordless ratchet yang agak nipis memang berguna. Lagi-lagi selit dekat kawasan yang sempit macam ni. Nut saiz 19 dah remove. Remove juga nut yang dekat depan ni, saiz 14. Okey, cantik. Serta selebihnya 2 bolt dan 2 nut yang ikat pada bracket. Seeloknya buka secara zigzag untuk mengelakkan grid rosak. Last kali tolak keluar jebuk melintang ni. Dan akhirnya kita dah boleh keluarkan mounting engine. Ini adalah belting yang pusing ke alternator dengan puli water pump. Tapi sebelum cabut belting ni, saya recommend longgarkan dulu ke semua 4 biji bolt saiz 10 puli water pump. Tujuan kita pre-loose bolt ni sebelum buka belting sebab kita tak nak puli tu ikut berpusing sekali masa kita buka bolt. Kalau tak, dia susah sikit lah. Cara nak longgarkan belting ni, kita kena laras dekat alternator. Laraskan dekat sini dan sini dengan dekat bawah sana. Kena longgarkan sikit, barulah alternator ni boleh anjak sikit dekat depan. Okey, kita longgarkan sikit nut saiz 12 yang pegang kaki alternator ni. Bolt dekat tepi ni pun kena longgarkan sikit. Serta bolt adjuster dekat depan ni pun sama. Longgarkan dalam 70%. Lebih kurang macam tu. Nampak tak? Alternator dah boleh anjak sikit dekat depan. Apalagi, keluarkan je lah belting tu. Okey, cantik. Next, kita akan buka belting sebelah kompresor aircon pula. Adjuster puli dia dekat tepi ni ada satu, atas ni ada satu. Macam biasa, longgarkan aja, jangan buka habis. Atas ni kita longgarkan dalam separuh. Bila belting dah kendur, barulah boleh keluarkan belting. Kita keluarkan dulu sebelah kompresor, diikuti sebelah puli crank. Alright, cun. Bila kedua-dua belting luar dah tanggal, sekarang pergi balik dan buka habis ke semua 4 biji bolt yang kita pre-loose tadi tu, serta keluarkan puli water pump. Terbaik. Okey, next step kita kena cabut puli crankshaft. Crankbolt ni saiz 19 dan 4 biji bolt keliling dia saiz 10mm. Sampai tahap ni anda tumpukan perhatian betul-betul sebab kita dah start main buka pasang dan baca marking timing belt. Walaupun kalau salah sikit je step, enjin boleh rosak, valve akan bengkok. Nak buka crankbolt, saya akan pakai D-Walk high torque ni. Kalau stubby yang ni, tengok nasib lah. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak lepas. Tapi biasanya kalau crankbolt memang kena pakai high torque. Cuma itulah saiz dia yang gedabak. Lepas tu berat pula tu. D-Walk ni model DCF 899 HP2. Saya beli dalam RM1,500 macam tu lah. Dan setakat ni tak pernah mengecewakan lagi lah. Crankbolt Honda je saya belum test lagi. Untuk impact, pakai soket hitam macam ni, saiz 19mm. Okey, kan senang tu.
Sekarang keluarkan crank bolt serta ke semua bolt saiz 10mm keliling. Macam biasalah, saya pakai cordless ratchet untuk memudahkan kerja. Last sekali, keluarkan crankshaft pulley dengan berhati-hati sebab dia agak sedikit berat. Alright. Next step, kita akan buka timing cover sebelah atas. Kesemuanya ada 3 biji bolt saiz 10 yang ikat dia. Alright. Buat juga benda yang sama pada timing cover sebelah bawah. Kesemuanya ada 4 biji bolt saiz 10mm keliling. Okey, cantik. Kedua-dua timing cover dah pun cabut. Disebabkan timing belt dan oil seal masih baru, saya takkan tukar dia. Apa yang kita perlu buat, kita just samakan dulu marking pulley atas dan bawah. Caranya, kita masukkan semula crank bolt tadi tu dan pusing pakai ratchet. Pusing sampai kedua-dua pin tu selari macam ni. Bila bawah dah sama marking, atas pun mesti kena sama. Anak panah dekat pulley ni, dia akan selari, dia akan straight bertemu dekat anak panah dekat head sini. Bila marking atas dah sama, bawah pun dah sama, sekarang masa untuk longgarkan timing belt. Caranya, longgarkan dulu bolt saiz 12 dekat sini, ada sebiji. Dekat sini ada sebiji. Dan dengan menggunakan flathead screwdriver, selit pada timing bearing dan tekan dia ke bawah sampai timing belt tu dah jadi kendur macam ni. Bila dah kendur, dengan berhati-hati keluarkan timing belt. Saya keluarkan dulu dekat sebelah timing bearing ni, diikuti pada pulley atas. Okey, sekarang keluarkan timing belt sepenuhnya. Terbaik. Segala belting saya sangkut je dekat side mirror ni. Senang. Alright, sekarang ni kita dah boleh akses ke water pump. Lepaskan dulu bolt yang ikat antara water pump dengan bracket alternator dan selebihnya 3 biji bolt keliling water pump. Bila kesemua 4 biji bolt dah buka, saya pakai flathead screwdriver selit dekat area sini sambil cungkil bagi dia keluar. Nampak tu? Bila anda buka water pump, air coolant pun ikut keluar sekali. Sebab tu kita standby coolant siap-siap. Akhirnya kita dah boleh keluarkan water pump yang lama ni. Tengok tu, teruk betul dia punya karat dia. Inilah akibat kalau anda tak pakai coolant. Okey baik, sekarang ni kita dalam proses pemasangan. Tapi sebelum pasang water pump yang baru, wajib bersihkan dulu permukaan blok dari sebarang kotoran and make sure surface dia bersih dari gasket yang lama. Saya pakai spray Q Plus brake cleaner untuk bersihkan dengan hasil yang terbaik. Ini adalah sebelum dan selepas. Memang bersih. O-ring kat sini pun jangan lupa keluarkan yang lama. Ni dia. Ganti dengan yang baru. Macam itu sahaja. Tak perlu sapu gam. Sebelum kita pasang water pump yang baru, kita sapu sikit gam gasket dekat atas keliling dia ni. Kita sapu nipis-nipis je, jangan banyak sangat. Lepas tu kita lekatkan gasket yang baru. Bila gasket dah lekat, sekali lagi saya akan sapu nipis-nipis je gam dekat atas gasket ni. Sebenarnya anda tak perlu sapu lagi pun gam dekat atas gasket ni. Tapi disebabkan kereta ni dah tua, keadaan permukaan blok pun dah tak rata, sebab tu saya sapu sikit gam atas dan bawah supaya tak ada kebocoran pada coolant. Tapi sapu sikit je lah, jangan banyak sangat. Kalau anda sapu banyak sangat, lebih sangat, lebihan gam tu dia akan blok saluran air. Pisang juga nanti. Masa pasang water pump ni, kalau boleh sekali tekap je, jangan gesel-gesel. Nanti gam yang kita dah letak tadi tu dia akan hilang lah. Terus ketatkan ke semua 4 biji bolt keliling. Masa ikat tu jangan kuat sangat, cukup sesedap yang rasa. Dan cara ikatan pun mestilah secara silang-sili supaya water pump yang baru ni dapat pasang secara sekata. Okey, cantik. Okey, iklan jap. Kepada anda yang tengah tercari-cari barang suspension, boleh cuba brand Mountain King dekat Shopee. Preferred seller, rating full 5 bintang. Mountain King ni dia specialist jual barang suspension. Macam-macam ada, anda tinggal pilih model kereta anda je. Selain Shopee, anda kalau nak beli dekat Lazada pun boleh juga. Barang yang samalah yang dijual dekat dalam Shopee tadi tu. Ataupun dari order dekat dia punya website Mountain King. Lagi senang lah sebab dekat sini anda terus boleh pilih barang spare part untuk kereta anda. Okey, dan brand Mountain King ni dia boleh dikatakan harga yang berpatutan dan kualiti good for the price. Kalau anda nak siap pasang pun boleh juga dekat dia punya workshop Mountain King ni. Alamat dia dekat Batu Cave dan ini dia punya waktu operasi. Okey, sambung video. Kita dah settle pasang water pump yang baru. Sekarang ni kita pasang semula timing belt. Cara nak pasang timing belt ni, kita masukkan dulu sebelah bahagian bawah. Pastikan masuk elok-elok setiap gigi crank gear tu. Kemudian saya akan masukkan dekat timing bearing. Dan last sekali, masukkan pada pulley atas. Sekali lagi, make sure marking atas dan marking bawah mesti sama yang macam kita dah set sebelum buka timing belt tadi.
Sekali lagi, flathead screwdriver saya selit dekat celah ni dan tolak timing bearing sedikit ke hadapan. Bila belt dah ketat sesedap yang rasa, ikat balik kedua-dua biji bolt timing bearing yang saiz 12 tadi tu. Okey, nice. Bila timing belt dah pasang kemas-kemas, double check. Pusing dulu secara manual dalam 3 kali pusingan. Pastikan marking atas dan marking bawah wajib sama. Kalau tak sama, anda buka balik timing belt dan set balik sampai marking tu sama. Untuk kes ni, memang cun. Pasang semula crankshaft pulley dan saya ikat pakai Dewalt High Torque. Okey, cantik. Pasang semula belting alternator, saya just go through saja. Macam mana anda buka, macam itulah anda pasang. Dan laraskan ketegangan belt sesedap yang rasa. Ketat sangat pun jangan, kendur sangat pun jangan. Kemaskan 4 biji bolt pulley water pump. Pasang semula belting compressor aircon. Sekarang belting ni kendur kan, anda laraskan tensioner ni dekat atas ni. Pusing ikut arah jam. Bila belting dah tegang, cantik, anjal macam ni, ikat balik nut 14 tension ini supaya dia stay in place. Okey, ngam. Pasang semula mounting engine. Masukkan bot melintang dan ikatlah ke semua sekali sampai ketat. Bila mounting engine dah pasang, barulah turunkan jack secara perlahan-lahan. Dan last sekali, jangan lupa top up balik coolant. Saya recommend sebaiknya kita flush dulu coolant yang lama sebelum masuk coolant yang baru. Saya dari dulu biasanya pakai coolant brand Toyota sebab yelah, coolant tu dia macam berminyak sikit, di mana dia boleh prevent dari karat tu. Lepas tu harga dia pun tak adalah mahal sangat, dalam RM25 je sebotol. Disebabkan coolant ni bukan premix, so saya recommend anda pakai je lah 1 ke 2 botol. Lepas tu campur je dengan air suling, lagi bagus. Isi sampai full. Pasang semula negatif terminal bateri. Dan masa enjin hidup, nampak tak air coolant tu dia mengalir. Bila kita ram enjin, coolant tu lagi laju mengalir. Masuk dekat sini, water pump berfungsi dengan baik. Dan selepas 30 minit saya biarkan enjin running, pastikan tak ada bunyi yang pelik-pelik. Maksud saya bunyi berdengung ke atau mengetuk ke atau apa-apa sajalah bunyi yang abnormal. Untuk kes ni enjin run smooth dan senyap. Pantau-pantau juga area water pump. Pastikan tak ada leaking. Untuk kes ni semua nampak kering walaupun enjin saya dah biarkan run selama 30 minit. Temperature pun tunjuk dekat paras yang optimum, so kira cantik dah tu. Bila kesemua dah dalam keadaan yang terbaik, tutup balik radiator cap, pasang semula cover bawah dan last sekali pasang semula tayar. Alright, akhirnya anda dah pun tahu macam mana cara nak tukar water pump. Mencegah lebih baik dari repair. Sekali lagi saya recommend water pump ni tukar setiap kali tukar timing belt sekitar 80,000 km sebab upah dia sekali jalan. Macam biasa, semoga video ni bermanfaat untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam video DIY seterusnya.